Assalamualaikum dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Musayyada Ahmadun dan rakan-rakan. Hari ini, grup kami akan membincangkan topik kertas kerja kami iaitu tanggungjawab sosial korporat. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Zikri bin Azman, Saiful Ashraf bin Saiful Bahrim, Ahmad Akmal bin Ahmad Azam, Muhammad Firdaus bin Zamzuri dan Muhammad Johan bin Firdaus. Pembentangan ini akan dimulakan dengan pengenalan fungsi sosial korporat, contoh aktiviti, kepentingan tanggungjawab sosial korporat, implikasi, cadangan dan diakhiri dengan kesimpulan. Tanggungjawab sosial korporat ataupun Corporate Social Responsibility CSR ialah komitmen syarikat organisasi korporat terhadap keperluan sosial yang meliputi hak-hak masyarakat, kebajikan hak pekerja dan sebagainya. Tanggungjawab sosial korporat pada mulanya tidak dibincangkan secara meluas di awal-awal pelaksanaannya. Bahkan ia ditentang keras sama ada oleh masyarakat maupun organisasi korporat. Namun, seiring dengan perubahan zaman yang semakin kompetitif, syarikat korporat mula menyedari peranan mereka dapat menyumbang kepada kestabilan syarikat dan keuntungan korporat dalam jangka masa panjang dengan dibantu oleh faktor-faktor luar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Ashraf dan saya akan membentangkan tentang tujuan dan contoh-contoh tanggungjawab sosial korporat. Tanggungjawab sosial korporat mempunyai 1001 tujuan dan motif. Pertama sekali, tujuan tanggungjawab sosial korporat adalah untuk menjalinkan hubungan dua hala yang baik di antara syarikat korporat dan juga komuniti setempat. Masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan sesebuah syarikat korporat. Justru itu, CSR yang dilakukan oleh syarikat korporat akan memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar sekaligus dapat menjalinkan hubungan dua hala yang baik antara syarikat korporat dan juga komuniti setempat. Yang keduanya ialah tujuan tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR adalah untuk menjaga imej dan nama baik syarikat korporat itu sendiri. Reputasi dan imej syarikat korporat boleh mendapat manfaat dengan perbuatan baik terhadap komuniti. Secara logiknya, pengguna atau pembeli sudah tentu akan berasa gembira apabila mereka membeli produk dan juga perkhidmatan daripada syarikat yang membantu komuniti mereka. Jadi, CSR yang dilakukan bagi menjaga imej sesebuah syarikat korporat adalah sangat wajar kerana dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat setempat. Di samping itu, tanggungjawab sosial korporat juga bertujuan untuk menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Dengan adanya sesebuah syarikat korporat di suatu tempat, sudah tentu ianya akan melibatkan banyak pihak yang ada di kawasan lingkungan tersebut. Salah satu cara yang sangat efektif bagi menyelesaikan masalah masyarakat tempatan seperti kurang pendedahan terhadap pendidikan, penyalahgunaan dadah, kemiskinan dapat diselesaikan dengan mengadakan program CSR. Natijahnya, CSR merupakan salah satu cara yang tepat bagi menyelesaikan masalah yang terdapat pada masyarakat setempat. Akhir sekali, tujuan tanggungjawab sosial korporat adalah untuk menarik minat pelabur terhadap sesebuah syarikat korporat. Kebanyakan syarikat korporat memerlukan dana yang banyak untuk mereka terus kekal di dalam industri. Bagi menarik minat para pelabur, CSR merupakan alternatif dan cara yang terbaik untuk sesebuah syarikat korporat mendedahkan syarikat mereka kepada orang awam. Program CSR mampu meletakkan perspektif yang baik terhadap para pelabur untuk apabila menyantuni syarikat korporat terhadap komuniti. Dengan itu, pelabur sudah tentu berminat untuk melabur ke dalam syarikat yang melaksanakan CSR dengan jayanya. Seterusnya ialah contoh-contoh tanggungjawab sosial korporat. Di Malaysia, syarikat-syarikat korporat sangat aktif dalam melakukan pelbagai jenis aktiviti dari segi pendidikan, sosial maupun ekonomi. Yang pertamanya, Kentucky Fried Chicken Malaysia. Sejak awal penubuhan, KFC Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan program CSR selaras dengan falsafah dan prinsip syarikat mereka. KFC telah memulakan program CSR yang pertama mereka iaitu Community Care Store dengan memperkenalkan restoran-restoran yang dioperasikan oleh pekerja kurang pendengaran dan pertuturan. Sebanyak 350 orang berkelainan upaya mendapat manfaat daripada program tersebut.
Program CSR ini bertujuan untuk memperkasakan komuniti orang kelainan upaya. Selain daripada itu, sewaktu COVID-19 berlaku di negara kita, KFC Malaysia merupakan antara syarikat yang banyak membantu bagi meringankan beban rakyat Malaysia. KFC Malaysia telah melancarkan program CSR iaitu Kita Fight COVID-19. KFC Malaysia memfokuskan program ini khusus kepada komuniti yang kurang dibantu. Contoh yang kedua adalah Spritzer. Spritzer telah mengadakan program CSR yang diberi nama Program Penjagaan Pulau di Pulau Tioman bagi menjaga dan menghindarkan kepupusan terumbu karang. Spritzer juga banyak membantu rakyat Malaysia yang terkesan semasa wabak COVID-19. Mereka telah melakukan program CSR bersama komuniti orang asli yang terjejas akibat pandemik. Spritzer Malaysia memberikan bantuan khususnya air yang bersih kepada komuniti orang asli. Akhir sekali adalah EcoWorld Malaysia. Antara program CSR yang dianjurkan adalah Student Aid Program yang bertujuan untuk memberi bantuan kewangan kepada para pelajar yang kurang bernasib baik. Pada tahun 2020, EcoWorld di bawah EWF sudah berjaya membantu hampir 3,000 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan juga institusi pendidikan tinggi. Mereka juga banyak membantu rakyat Malaysia semasa wabak COVID-19. Mereka telah melancarkan COVID-19 Special Aid yang bertujuan untuk memberi bantuan kepada keluarga-keluarga di bawah program Student Aid Program. EWF telah mengadakan voucher yang bernilai sebanyak RM55,000 Malaysia yang berjaya dimanfaatkan oleh 150 buah keluarga dan juga 8 rumah anak yatim serta rumah orang kelainan upaya. Nama saya Muhammad Firdaus bin Hamzuri akan menerangkan tentang kepentingan tanggungjawab sosial korporat. Antara kepentingan bagi organisasi dalam pelaksanaan CSR ini ialah pembangunan sumber manusia. Secara internal, penerapan CSR dalam syarikat adalah untuk menjaga kebajikan pekerja dan perniagaan secara keseluruhan. Ia termasuk gaji yang diterima dan kehidupan peribadi pekerja syarikat. Ini kerana pekerja adalah tunjang utama bagi setiap korporat dan mereka ini perlu diambil perhatian oleh korporat itu sendiri sebelum melihat kepada pihak lain. Selain itu, dari sudut eksternal, CSR adalah untuk memperkaya masyarakat, khususnya dalam konteks pembangunan komuniti. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pihak yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin tetap menjadi miskin. Dengan wujudnya CSR, syarikat korporat ini dituntut dan diwajibkan untuk menyumbang kembali sedikit keuntungan mereka kepada pembangunan masyarakat dan dapat juga menstabilkan ekonomi masyarakat. Ini kerana bagi setiap korporat dan syarikat, keuntungan yang mereka peroleh sudah pastinya bermula dari masyarakat atau pengguna yang menggunakan servis mereka. Jadi berhak untuk mereka mengembalikan sebahagian sahaja dari keuntungan tersebut. Seterusnya, dalam konteks sosial, apabila timbulnya konflik dalam masyarakat, CSR boleh membantu mewujudkan suasana persekitaran harmoni melalui kempen yang dijalankan. Dan akhir sekali, CSR juga dapat membantu orang awam, terutamanya golongan fakir miskin yang paling banyak menerima faedah daripada organisasi dalam program tanggungjawab sosial korporat. Hal ini kerana mereka merupakan golongan sasaran dan pelanggan utama tanggungjawab sosial korporat. Segala khidmat bakti dan sumbangan yang dihulurkan dan disalurkan kepada mereka. Golongan fakir miskin khususnya akan menerima sumbangan bukan sahaja dari segi kewangan, malah dalam bentuk manfaat. Hal ini seterusnya membantu golongan yang berpendapatan rendah ini bagi meringankan beban kehidupan yang diharungi. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Akmal. Saya akan sambung pembentangan ini dengan implikasi tanggungjawab sosial korporat. Yang pertama, tanggungjawab sosial korporat mempunyai implikasi terhadap masyarakat di Malaysia dalam aspek pendidikan. Pendidikan amat penting kepada masyarakat di negara kita. Oleh kerana itu, sektor korporat melakukan tanggungjawab sosial korporat atau CSR untuk meningkatkan tahap pendidikan di negara kita. Sebagai contoh, banyak sektor korporat menawarkan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi. Sektor korporat juga ada menubuhkan institusi pengajian seperti universiti yang setanding dengan universiti-universiti yang ada di Malaysia. Contohnya Universiti Tenaga Nasional, UNITEN,
yang dikendalikan sendiri oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB). Seterusnya, implikasi terhadap aspek kesihatan. Sektor korporat juga berperanan dalam meningkatkan kesihatan dan kesedaran masyarakat di Malaysia. Maka banyak program yang dijalankan berkaitan dengan kesihatan. Contohnya program derma darah yang selalu diadakan di pusat-pusat membeli belah seperti Aeon. Maka syarikat Aeon ini banyak membantu dalam memberi kesedaran tentang kesihatan terhadap masyarakat. Contoh lain pula, kita boleh tengok Telekom juga ada mengadakan program seperti pemeriksaan kesihatan secara percuma dan ceramah kesihatan. Hal ini untuk memberikan kesedaran betapa pentingnya kesihatan dan untuk memberi semangat kepada masyarakat untuk terus menjaga nikmat kesihatan. Seterusnya, implikasi tanggungjawab sosial korporat terhadap alam sekitar. Alam sekitar perlu dipelihara oleh sektor korporat dan bukan musnahkannya. Selain itu, sektor korporat juga perlu mempertimbangkan kesan aktiviti perniagaan mereka terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, Telekom Malaysia ada membuat polisi yang diberi nama Polisi Keselamatan Kesihatan Persekitaran Pekerjaan. Ini adalah persediaan syarikat tersebut untuk menuju ke arah teknologi hijau. Contohnya, di dalam polisi tersebut terdapat arahan untuk mengurangkan penggunaan tenaga, juga mengurangkan pelepasan bahan-bahan penipisan ozon di dalam syarikat. Manakala sektor korporat yang lain juga untuk masa kini juga banyak menghasilkan produk-produk yang berserakat alam. Hal ini kerana pengguna-pengguna di Malaysia lebih memilih produk yang berserakat alam untuk digunakan untuk aktiviti seharian. Akhir sekali, tanggungjawab sosial korporat juga memberi kesan kepada aspek ekonomi di negara kita. Sektor korporat berperanan juga dalam meningkatkan ekonomi negara. Banyak program yang dianjurkan untuk meningkatkan ekonomi negara. Sebagai contoh, syarikat Maidin dan Tesco sanggup menjadi mentor kepada peruncit-peruncit kecil dan mereka memberi khidmat nasihat serta pelatihan peruncitan kepada peruncit-peruncit tersebut. Dengan perkara ini, tahap ekonomi peruncit meningkat sekaligus memudahkan proses pengguna untuk membeli belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Johan akan membentangkan cadangan bagi menambah baik tanggungjawab sosial korporat. Tanggungjawab sosial korporat bukan sekadar ingin memberi kesan dalam kehidupan orang ramai di luar organisasi. Kita juga boleh mengamalkan tanggungjawab sosial korporat di dalam syarikat. Okey. Yang pertama, mengubah dasar buruh di tempat kerja yang baru ialah satu cara untuk menunjukkan tanggungjawab sosial kepada pekerja kita dalam mewujudkan cara untuk mengukuhkan dan meluaskan hak mereka supaya mereka rasa dihargai dan diambil berat. Okey, polisi tempat kerja tanggungjawab sosial korporat boleh termasuk gaji untuk hidup sihat, inisiatif kepelbagaian dan keterangkuman masa bercuti untuk perayaan istimewa keagamaan dan cuti ibu bapa lanjutan. Okay, pekerja kita merupakan sumber kita yang paling berharga dan dasar yang lebih baik boleh meningkatkan kualiti hidup mereka di dalam dan di luar syarikat. Okay, selain itu, mengeratkan hubungan komuniti boleh juga digunakan untuk menambah baik tanggungjawab sosial korporat. Hal ini kerana memperdalamkan hubungan organisasi dengan pihak lain dalam projek yang melibatkan tanggungjawab sosial korporat akan mendapat manfaat yang lebih luas. Ini mungkin termasuk membangunkan program yang lebih berkesan sambil mengukuhkan pemahaman kita tentang keperluan komuniti yang dilayani. Sebagai contoh, program latihan yang membawa kepada peluang pekerjaan dalam organisasi dan berjemput pekerja untuk mengambil bahagian dalam program bimbingan dengan rakan kongsi bukan untung dan komuniti yang mereka berkhidmat. Seterusnya, salah satu cadangan tanggungjawab sosial korporat terbaik untuk pekerja ialah menyediakan masa atau peluang untuk menjadi sukarelawan. Peluang sukarelawan di tempat kerja mempunyai manfaat yang besar untuk kita dan masyarakat setempat. Kebanyakan pekerja mengatakan bahawa sukarela melalui kerja membuatkan mereka berasa lebih baik tentang majikan mereka dan kerja sukarela di tempat kerja membantu mengembangkan orang dan kemahiran pekerja berpasukan. Okey, kerja sukarela memberi kita dan pekerja kita peluang untuk melibatkan diri dengan komuniti setempat dan membina kepercayaan dengan komuniti. Beberapa contoh sukarela ialah membersihkan taman tempatan dan aktiviti gotong royong. Akhir sekali,
Meningkatkan ketulusan adalah sangat penting dalam tanggungjawab sosial korporat kerana sifat yang berterus terang merupakan pembina amanah utama dan harus dianggap sebagai prinsip panduan bagi mana-mana syarikat yang bertanggungjawab secara sosial. Konsep ini harus digunakan pada matlamat inisiatif berterusan dan hasil yang muktamad. Banyak syarikat telah komited secara terbuka kepada objektif yang bercita-cita tinggi dan komitmen awam terhadap matlamat tanggungjawab sosial korporat. Syarikat boleh membantu dari setiap sudut. Dengan itu, cara ini boleh membantu menyelaraskan pasukan anda secara dalaman, meningkatkan faedah seperti pengambilan pekerja yang lebih baik, penglibatan dan pengekalan. Kaedah ini juga boleh membantu membina kesetiaan pelanggan dan reputasi positif di kalangan pengguna. Kesimpulannya, tanggungjawab sosial korporat memberi pelbagai kesan positif kepada masyarakat. Sehubungan itu, syarikat perlulah mempunyai integriti supaya tanggungjawab sosial korporat tidak disalahgunakan dan niat melakukan khidmat sosial adalah ikhlas serta mengekalkan imej syarikat. Aktiviti tanggungjawab sosial korporat ini dapat mendatangkan banyak faedah kepada masyarakat. Maka adalah lebih bijak jika syarikat atau korporat melibatkan diri dalam aktiviti sebegini. Sekian, terima kasih.